Bab yang berikutnya, bab 7.3, pencemaran udara. Apa dia pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara kita. Ada bahan pencemar. Keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila dibebaskan ke atmosfera. Atmosfera ni kawasan udara kita lah. Ini ialah bahan-bahan pencemar adalah punca pembakaran terbuka adalah rokok, kebakaran hutan, tapak pembinaan, kilang asbestos, kuari, batu kapur. Bahan pencemar. Exhaust kenderaan kilang, asap jelaga, habuk, karbon dioksida, sulfur, dioksida nitrogen, dioksida. Ini biasanya dikeluarkan daripada kilang lah. Bahan radioaktif yang dibuang loji kuasa nuklear. So benda-benda ni menyebabkan atmosfera kita tercemar. Punca alat pendingin udara. Pendingin udara ni kalau bocor dia menghasilkan gas chlorofluorokarbon CFC. Kalau tak bocor tak ada masalah. Udara yang tercemar. Udara yang tercemar boleh mendatangkan penyakit dan ketidakselesaan kepada manusia. So, pelbagai langkah boleh dijalankan untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara daripada berlaku. Punca dan kesan buruk pencemaran udara. Kesihatan manusia, asap dan jelaga menyebabkan masalah kesesakan nafas. Sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan salur pernafasan. Karbon monoksida menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal atau membawa maut. Zarah asbestos menyebabkan kanser paru-paru. Zarah pelamba menyebabkan kerencatan akal dan juga pada kanak-kanak dan bayi. Punca-punca dan kesan buruk pencemaran udara, habuk dan juga jelaga. Jelaga ni yang hitam-hitam tu lah akan mengotorkan bangunan. Hujan asid akan menghakis struktur konkrit dan juga batu kapur. Hujan asid juga akan menyebabkan pengaratan besi. Sebenarnya hujan kita ni bersih. Air hujanlah air yang bersih, tapi bila dia bercampur dengan gas-gas sulfur dan sebagainya, dia akan bertukar kepada asid. So bila turun ke bumi, kena kepala kita, kita cepat sakit kepala dan sebagainya. Sebab di udara kita ni penuh dengan gas-gas yang menyebabkan hujan asid lah. Sebenarnya hujan ni adalah bersih. Sebab tu kalau kawasan yang lebih tercemar, hujan asid dia lebih tinggilah. Jadi kita tahu asid dia boleh menyebabkan pengaratan besi dan sebagainya. Punca dan kesan buruk pencemaran udara. Hujan asid akan menyebabkan tanah berasid dan kurang subur. Hujan asid menyebabkan sumber air berasid dan tidak sesuai untuk kehidupan akuatik. Asap dan jerebu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis menjadi rendah. Bila fotosintesis rendah, oksigen akan berkurang. Makanan untuk kita pun akan berkurang. Punca dan kesan buruk pencemaran udara. Bumi ni kita ni demam, sian kat dia. Iklim bumi, pembebasan asap dari kilang, exhaust kenderaan dan pembakaran terbuka menyebabkan jerebu. Karbon dioksida yang berlebihan menyebabkan kesan rumah hijau. Fluorokarbon yang berlebihan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Macam tadi, kalau gas peti ais yang bocor, dia menghasilkan gas CFC ataupun chlorofluorokarbon. Gas sulfur dioksida dan nitrogen menyebabkan hujan asid. Macam cikgu cakap tadi, sebenarnya air hujan tu bersih, tapi bila dia terkena gas sulfur dioksida, dia akan hasilkan asid sulfurik. Kalau dia kena nitrogen dioksida, dia akan hasilkan asid nitrik. Kita tahu asid dia adalah menghakis. Bahayalah. Langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran udara melalui undang-undang, denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan, denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka,
Denda kepada pemandu kenderaan yang exhaustnya mengeluarkan asap berlebihan dan tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Okey, langkah juga mengawal pencemaran udara melalui pendidikan. Pendidikan di sekolah yang menekankan pencemaran udara dan langkah mengawalnya. Program anti merokok. Ni, berhenti merokok sebab gas yang dikeluarkan daripada perokok tu banyak gas-gas yang tak baik lah. Galakkan untuk berjalan kaki atau menunggang basikal sahaja supaya tak ada gas karbon dioksida yang dibebaskan daripada enjin-enjin tu. Okay, dan juga kita banyakkan guna pengangkutan awam ataupun berkongsi kereta. Okay, melalui sains dan teknologi kenderaan hybrid. Hybrid ni dia pakai elektrik. Teknologi peti sejuk menggunakan hydrochlorofluorokarbon HCFC menggantikan CFC. Pemasangan penampis cerobong asap di kilang, penggunaan penukar pemangkin pada kenderaan bermotor, menggantikan kaedah penggunaan pestisid. Pestisid ni ialah racun serangga. Okay, kita dengan kawalan biologi untuk mengawal haiwan perosak. Contohnya kawasan sawah dia bela burung hantu. Adalah lebih baik daripada dia pakai racun untuk membunuh tikus. Okey, tamat. Itu sahaja video kelas kita untuk hari ini, bab 7. Kita akan jumpa lagi kemudian hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.